Baik, sekarang kita akan pergi ke masa yang ditunggu-tunggu, iaitu sesi ceramah 1, iaitu bersama dengan Puan Uzairah Nabilah binti Ahmad Tazli. Sebelum saya jemput panel kita dah bersedia, alhamdulillah. Okay. Saya ingin membaca sedikitlah biodata penceramah kita pada pagi ini, ya, Puan. Okay, baik, nama yang diberi ialah Uzairah Nabilah binti Ahmad Tazli. Dilahirkan pada 3 November 1991 di Kuala Lumpur, yang merupakan pemegang diploma pendidikan prasekolah daripada Universiti Selangor, dan juga ijazah sarjana muda kepergian pendidikan awal kanak-kanak Universiti Selangor, dan juga sekarang dan memiliki sarjana pendidikan awal kanak-kanak Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sekarang bertugas sebagai pensyarah Jabatan Pendidikan Awal Kanak-kanak Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI Perak, dan merupakan ahli Persatuan Sindikat Cekap Malaysia, telah belajar sejak tahun 2016. Tanpa membuang masa, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Puan Uzairah Nabilah binti Ahmad Tazli untuk menyampaikan ceramah beliau yang tajuk pendidikan awal kanak-kanak. Majlis dengan segala hormatnya, silakan. Silakan, Puan. Okay. Yang dikasihi Yang Mulia Datuk Haji Maidin bin Kadir Shah, Guru Utama dan Presiden Persatuan Seni Silat Cekap Malaysia. Yang dihormati Encik Ahmad Fauzi bin Awang, Elias Osman, Penasihat PSSCM UiTM Jengke dan juga perasmi program hari ini. Yang berbahagia Encik Yusof bin Hussein, Yang di-Pertua Cawangan Pahang. Yang dihormati Encik Muhammad Irham bin Ishaq, Penyelia PSSCM UiTM Jengke. Yang berusaha Saudara Muhammad Fitri Haikal bin Nazri, Pengarah program. Yang dicintai panel kedua itu suami saya Muhammad Ghazal bin Zulkarnain, barisan ahli jawatan kuasa pusat dan seterusnya ahli-ahli PSSCM sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kurnia-Nya, dengan berkat kekasihnya junjungan besar Nabi Muhammad SAW, dengan berkat guru-guru, karomah dan hikmah kedua mak dan ayah kita, maka dapat kita bersama dalam seminar kekeluargaan PSSCM 2021 kali ini. Okay, tuan-tuan, puan-puan, abang, kakak, adik sekalian, hari ini saya cukup berbesar hati bersama tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa yang hebat, ibu bapa yang terpilih bersama kita dengan hari ini. Saya percaya semua ibu bapa adalah yang terbaik untuk anak-anaknya. Hari ini saya mohon semua orang untuk pakai topi learner. Maksudnya kita sama-sama refleksi hari ini. Okay, kita refleksi. Hari ini objektif kita, macam mengajar, objektif kita ada 3, iaitu lebih untuk memahami kanak-kanak, untuk faham, untuk teladani. Sesungguhnya Rasulullah adalah ikutan yang paling baik, teladan yang paling baik. Hari ini kita berkonsepkan agama dan juga budaya. Jadi kita teladani hari ini dan juga refleksi. Refleksi kepada anak kita dah besar, anak kita dah mungkin dah sekolah rendah, sekolah menengah. Hari ini lebih kepada kita tengok, kita lihat kembali ini adalah ruang dan peluang untuk kita. Jadi kita kosongkan gelas kita hari ini untuk sama-sama kita dapat sedikit sebanyak ilmu yang bermanfaat untuk kita, insya-Allah. Okey, tuan-tuan puan-puan, saya suka untuk saya kongsikan dahulu satu analogi. Saya pegang gelas sekarang, gelas kosong. Gelas ini adalah anak kita. Okey, ini kita panggil satu analogi, dia panggil emotional cup. Okay, emosi anak kita. Apa yang kita isi dekat dalam, makin lama makin penuh. Okay, yang baik dia akan penuh. Contohnya kalau kita beri perhatian, kasih sayang, kita bersembang dengan anak, kita bagi anak main, memenuhi keperluan dia, maka gelas akan penuh. Okay, tetapi bila anak kita semakin stres, semakin lemah, semakin rasa diasingkan, rasa mungkin tidak seronok dalam kehidupan, maka gelas dia akan semakin kosong dan semakin kering. Kritikalnya semakin kering. Jadi hari ini adalah peluang dan platform untuk kita semakin menaikkan apa yang dalam cawan ini. Itu kita harap hari ini tuan-tuan, perempuan, ibu, abang, kakak semua dapat sama-sama
Okay, untuk kita lebih memahami anak kita. Dan hari ni suka untuk saya beritahu, okay, slide saya dan perbincangan kita hari ini adalah kompilasi soalan-soalan. Alhamdulillah lebih daripada 50 soalan yang kita dapat yang cuba kita compilekan dalam perbincangan kita hari ini. Okay. Okey, yang pertama kita akan pergi kepada siapa anak-anak kita. Okey, kalau saya minta, saya mohon ibu bapa sekalian, abang, kakak, adik semua, boleh kongsikan dengan saya. Beri saya satu perkataan yang melambangkan anak anda. Boleh tuliskan di ruangan chat. Satu perkataan melambangkan anak anda. Nakal. Okey, lagi? Genius, very good. Suka bertanya, newborn baru lahir. Ceria. Lagi menyenangkan, aktif, buas. Okey. Lagi boleh saya dapat lagi bijak, yakin, alhamdulillah. Suka kacau mak ayah dia, banyak perkataan. Berdikari, cergas, bateri tak habis. Hebat. Okey, alhamdulillah. Sesungguhnya perkataan hari ini kita mula majlis dengan doa, kita berakhir pun dengan doa insya-Allah. Maka setiap perkataan kelakar, kuat makan. Okey. Dan apa yang kita kata kepada anak kita sebenarnya adalah satu doa. Okay, doa. Jadi setiap apa yang kita kata tentang anak, kita cakaplah perkara-perkara yang baik. Okay. Tapi alhamdulillah inilah satu luahan perasaan, tak ada masalah. Okay, anak suka sengih, tak ada masalah. Sekejap, slide saya tak bergerak pula. Suka bermain, banyak cakap. Okey, alhamdulillah. Okey, siapa anak tadi itu yang tuan-tuan dan puan-puan kongsikan. Okey, kalau kita nampak dekat bawah itu adalah surah An-Nahl ayat 78. Okey, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan dia mengurniakan kepada kamu pendengaran, penglihatan serta hati. Tiga perkara ini yang saya nak tekankan hari ini tuan-tuan puan-puan. Anak-anak kita belajar melalui apa yang dia dengar. Allah ada susun cantik-cantik dalam ayat ini. Saya kongsikan terjemahannya daripada yang dikongsikan dalam ceramah yang saya dengar daripada Ustaz Muhammad Irfino. Dia kata dalam ayat ini Allah ada susun cantik-cantik berdasarkan susunan. Anak-anak belajar yang pertama melalui pendengaran. Apa yang dia dengar? Anak lahir, tuan-tuan perempuan anak-anak lahir, adakah dia dah boleh tengok serta-merta dengan jelas? Boleh respon di chat? Adakah anak boleh terus nampak dengan jelas rupa mak ayah dia? Rasa-rasa nampak tak? Tidak, tidak. Anak tidak nampak kerana selaput matanya belum berkembang dengan baik. Jadi dia perlukan masa. Jadi anak-anak dari kandungan lagi dia belajar sebenarnya melalui pendengaran. Jadi apa yang kita cakap, apa yang dia dengar di persekitaran membentuk personality dia. Dan anak menuntut kita untuk sentiasa, untuk kita beri dia ruang. Anak minta untuk didengari. Untuk kita mendengar apa yang dia nak cakap. Anak menuntut kita untuk melihat apa yang dia buat. Dan anak menuntut kita untuk difahami. Okay? Anak-anak kita faham dia. Jadi sama. Okay? Bersesuaian dengan surah An-Nahl ayat 78 ini, anak belajar melalui pendengaran, penglihatan serta hati. Jadi apa-apa yang kita nak anak buat, apa-apa yang kita nak anak ikut, mesti melalui susunan ini. Maksudnya dengar. Kita nak anak buat, kita kena beri dia suasana yang mana dia boleh mendengar perkara itu. Dia mesti lihat, kemudian baru dia boleh rasa. Contoh kita nak anak solat, kita tak boleh suruh. Kita tak boleh kata pergi solat sekarang. Atau kita nak kata anak kemas mainan, pergi kemas sekarang. Dan kita duduk tengok TV. Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan perempuan. Anak belajar dengan apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Kalau kita just duduk tengok TV dan kita beri arahan, dia tak akan buat kerana dia tidak melihat perkara itu. Jadi setiap apa yang kita minta anak buat, kita nak minta bantuan anak, kita perlu buat bersama-sama dengan anak. Okey, dan ini adalah konsep anak yang disebut dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat di sini, anak sebagai anugerah. Anak itu juga sebagai ujian kepada kita. Anak adalah penyenang hati, doa yang kita baca hari-hari. Anak sebagai kecintaan jiwa dan syahwat. Okey, dan juga dalam ayat An-Nahl 78 tadi, anak adalah perhiasan. Okay, maaf, Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 46, anak-anak adalah perhiasan. Okay, kalau saya boleh kongsikan ayat Al-Kahfi, Al-Kahfi ayat 46. Okay, ayat 46, anak-anak adalah perhiasan disebut dalam tu. Dan sekiranya saya kongsikan di sini, okay, perhiasan. Kita tahu perhiasan rumah kan, rumah kita cantik, beli barang-barang IKEA.
Dan kita bila kita ada perhiasan, apa yang kita buat? Kita jaga, betul tak? Kita jaga betul-betul perhiasan kita. Kemudian lepas jaga, kita kenal juga barang kita. Suami jangan alih barang hiasan rumah. Peringatan. Okay, jangan alih barang perhiasan rumah. Isteri boleh hilang arah cari barang dia. Kerana so isteri kenal kat mana barang tu. Sama juga kita sebagai ibu bapa, kita kenal anak kita. Kita kenal potensi anak kita. Kita kenal apa yang anak kita suka, apa yang anak kita tak suka. Yang ketiga, melalui surah ini kita belajar bahawa barang-barang perhiasan memerlukan maintenance, penyelenggaraan. Okay, perlu selenggara. Tetapi dalam konsep anak, cuba tengok berapa kali kita selenggara anak. Berapa kali kita beli jiwa anak. Berapa kali kita membetulkan diri kita untuk mendidik anak. Yang keempat, melalui surah ini adalah tema. Dalam rumah kita, bila kita buat perhiasan, kita suka rumah yang macam mana? Tuan-tuan perempuan suka rumah yang macam mana? Apa konsep rumah tuan-tuan perempuan? Bersepah bukan konsep. Mungkin contemporary. Ada yang boleh kongsikan di ruangan chat? Apa konsep yang tuan-tuan perempuan suka di rumah? Ni dekor-dekor, kita masuk bab dekor-dekor sikit. Ada yang boleh kongsikan mungkin tema kampung. Konsep surau, alhamdulillah. Minimalis, klasik, kayu, sejuk, tradisional, modern. Ni antara yang dikongsikan, modern. Yang kita suka tema dalam rumah kita, jungle. Lebih-lebih ada jungle pula. Natural. Okay, so kita suka rumah yang begitu. Jadi macam tu juga dengan proses kita mendidik anak. Kita ada tema. Tema ni maksudnya persekitaran. Kalau contoh kita nak minimalis, mungkin kerusi kita bagaimana, meja makan kita macam mana. Kita setting the environment. Sama juga dengan anak-anak kita. Bila kita nak membentuk anak, kita set up tema. Kita set up satu konsep dekat dalam rumah. Contohnya kalau kita kata, bila aku ada anak, aku nak anak aku berkembang dengan baik, mengikut akidah Islam, begitu contohnya. Maka kita lazimkan selawat, solat berjemaah. Kita letakkan tema itu di rumah. Sebab tu tuan-tuan perempuan, kadang-kadang kita nampak ada orang yang dia boleh jadikan anak dia semua doktor. Anak dia semua ustaz. Anak dia kerana dia set up tema tu di peringkat awal. We set the environment. Kita setting environment. Macam mana kita nak. Permainannya, sikap ibu bapanya, amalannya, backgroundnya. Semua kita set up. Buku-bukunya semua kita set up mengikut tema yang kita nak. Jadi tema ni sangat penting dan ada kajian-kajian mengatakan bagaimana tema ni dibentuk di peringkat awal, itulah yang boleh menentukan kejayaan anak satu hari nanti. Okay? Dan juga bila kata tentang surah ni, dekorasi persekitaran. Okay, dekorasi persekitaran maksudnya bila kita nak anak kita berkembang dengan baik, kita set up juga sekelilingnya. Contohnya orang-orang, jiran tetangga, kawasan rumah yang kita pilih, atuk neneknya, adik-beradik kita, semuanya membantu sokongan kepada dekorasi tadi, kepada anak tadi. Ini sangat membantu pembentukan anak, pembentukan seseorang. Baik, kita teruskan. Okay. Ini SPICE, SPIES, perkembangan anak berpandukan kepada 5 asas pembentukannya di sini. Dan saya letakkan spiritual di tengah-tengah. Spiritual ni adalah kita panggil foundation, asas kepada keempat-empat perkembangan, dan kelima-lima ini interrelated, berkaitan antara satu sama lain. Cuma asasnya di sini adalah spiritual. Dan kita akan pergi satu-satu. Okay. Spiritual kita akan pergi di sini, dikatakan agama dan budaya. Kalau saya boleh kongsikan di sini dalam buku Abdul Salam Yusof tahun 2003, Imam Al-Ghazali mengatakan secara jelas tujuan manusia adalah meliputi agama dan dunia. Agama tidak akan teratur melainkan kehidupan dunia juga teratur. Ini bermaksud adin, agama kita jalan ke Islam ini melalui cara hidup. Bukan setakat solat tetapi cara hidup secara keseluruhannya. Okay? Dan inilah yang membentuk personality, membentuk diri kanak-kanak itu, berpandukan kepada agama dan budayanya. Kedua-dua ini menyokong perkembangan tersebut yang menjadi asas pembentukan kanak-kanak tadi. Okay, kalau tengok di slide ini, pendidikan merupakan proses penerapan adab. Okay, melalui agama dan budaya tadi akan diterapkan adab yang menjadi asas kepada perkembangan lain. Okay. Pendidikan bertujuan mengeluarkan perangai negatif dan menanamkan sifat baik ini dalam Bushairi Majdi 1997. Pendidikan ini sama juga untuk membentuk matlamat hidup, tujuan hidup yang nilai-nilai yang baik, spiritualnya, adab,
akhlak, semuanya dibentuk di peringkat ini. Inilah yang paling penting. Foundation kepada semua perkembangan lain. Jadi tuan-tuan, puan-puan, fokuskan kepada penerapan adab dan akhlak anak dahulu. Barulah kepada perkembangan-perkembangan yang lain. Okey, ini saya petik daripada buku Abdul Salam Yusof. Pendidikan bukan sekadar memenuhkan otak dengan segala ilmu yang belum diketahui. Tetapi, highlight di situ, mendidik akhlak dan jiwa. Menanam rasa fadilat atau keutamaan, membiasakan dengan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang suci serta ikhlas dan jujur. Ini bermaksud pendidikan bukan akademik semata-mata, tetapi pendidikan akhlak itu yang terutama. Pendidikan adab itu yang terutama. Akhlak ni bermaksud dia akan berlaku automatically. Contoh bila nak buat sesuatu dalam satu situasi, kanak-kanak itu tidak perlu berfikir, automatically dia akan bertindak begitu. Itu akhlak bila dah tertanam dalam diri. Okey? Adab ini dia akan berfikir dulu, akhlak ni tidak, dia akan terus keluar. Dan akhlak ini berpandukan daripada ajaran Islam lah. Okey, ini soal selidik yang kita beri kepada tuan-tuan puan-puan sebelum kita jalankan seminar kita hari ini. Ini kita beri. Okey, tengok soalan 6. Keluarga merupakan ejen perubahan kepada pembinaan sahsiah kanak-kanak. Pada pemerhatian anda, siapa yang lebih dominan dalam pembentukan anak? Kita tengok, pemenang kat sini adalah ibu, kaum-kaum ibu sedunia. Okey, 57.2% ibu. Ibu yang menentukan pembentukan anak. Dan 41.3% ayah yang menentukan pembentukan anak. Okay, logiknya siapa yang spend time dengan anak lebih, maka dialah yang akan menentukan pembentukan anak. Tetapi memerlukan kolaborasi kedua-duanya, ibu dan ayah. Kedua-duanya. Okey, tuan-tuan puan-puan boleh kongsikan umur anak tuan-tuan puan-puan di ruangan chat, umurnya berapa? Boleh kongsikan, boleh saya tengok? 4, 2, 3, 2, 4, 5, okey, 10 hari, 4 tahun, 6 dan 4. Okey, ada macam-macam umur, 15, 14, sekolah menengah ada 1 tahun, 7 bulan, alhamdulillah. Okey, banyak umur-umur di sini, banyak peringkat umur. Okey, saya tekankan di sini untuk mendidik seorang anak, untuk mendidik modal insan, untuk membentuk seorang anak, perlukan kerjasama kedua-dua pihak. Dua-dua pihak. Okey, kenapa? Kerana ibu dan ayah berbeza cara didikannya. Kalau kita tengok ayah, ayah ni dia firm, dia logik akal. Kalau minta ayah cerita dia logik je. Tadi jalan, dia tolongkang, macam tu je, cerita dia logik. Tetapi kalau ibu, dia pusing-pusing. Okay, satu hari ada puteri datang rumah, cerita dia macam berbunga-bunga kerana ibu bersifat afektif, bersifat perasaan. Yang memandu ibu ni biasanya perasaan, afektif. Ayah dia menekankan tentang logik. Sebab tu perlunya pendidikan dua-duanya untuk membentuk anak yang seimbang. Perlu kedua-duanya. Okey? Jadi dalam dapatan ni nampak seimbang, tidak tepat tetapi hampir lebih kurang. Ibu banyak tentang fantasi dan ayah banyak tentang logik. Dan kalau kita nampak tuan-tuan puan-puan, abang, kakak, adik sekalian, kita nampak anak perempuan lebih rapat dengan siapa? Boleh type di ruangan chat. Anak perempuan rapat dengan siapa? Ibu, ayah, abah, mami, ayah, daddy. Okey, banyak jawapan ayah. Okey, kita nampak dominannya ayah, ayah. Okey, ayah, atuk. Okey. Okey, ni co-parents atuk ni . Okey, kita nampak anak perempuan banyak kepada ayah. Okey, walaupun ada juga yang dengan ibu, dengan umi, tak ada masalah. Tetapi apa yang saya nak ceritakan di sini, dia ada term, dia panggil Oedipus complex dan Electra complex. Anak pada usia 3 tahun, 2-3 tahun, contohnya anak perempuan. Anak perempuan akan meniru personality ibu untuk rapat dengan ayah. Anak lelaki akan tiru personality ayah untuk rapat dengan ibu. Ini teori. Dan diakui oleh banyak kajian. Dia cross. Sebab itu kalau kita tadi saya dah sebutkan anak perempuan berkembang banyak berfikir berkenaan dengan perasaan, bertindak mengikut emosi. Sebab itu ayah-ayah sekalian, bapa, daddy, abah, baba, apa lagi? Papa, semua sekalian perlu ingat anak perempuan banyak terpengaruh
banyak dipengaruhi oleh pembentukan bapa. Dan mengikut kajian, anak yang kurang mendapat perhatian di rumah, anak perempuan yang kurang mendapat perhatian di rumah akan mencari perhatian di luar. Okay. Anak perempuan yang kurang perhatian daripada orang lelaki dalam rumah akan mencari perhatian lelaki di luar. Na'udzubillah. Tetapi apa yang saya cuba katakan di sini, anak perempuan lebih, dia sukakan perhatian. Kalau saya sebut dalam hubungan suami isteri, tuan-tuan pastilah lebih tahu. Orang perempuan ni banyak bergerak dengan emosi, berfikir dengan emosi, sensitif. Macam tu juga dengan anak perempuan. Dan anak lelaki, macam tadi saya kata, cuba meniru personaliti bapa untuk rapat dengan ibu. Jadi kedua-duanya perlu untuk membentuk satu individu yang seimbang. Kedua-duanya perlu. Tak boleh lepas kepada salah seorang. Tidak, dia mesti kedua-duanya sekali. Okay. Okay, ini kita pergi. Tadi kita pergi pada spiritual. Sekarang kita pergi pada physical. Physical. Physical kita tahu tentang tubuh badan. Okay, anggota tubuh badan. Kita tengok macam mana kita nak bantu perkembangan fizikal anak. Yang pertama paling penting dalam pembentukan anak adalah rangsangan sensori. Sensori ni apa? Deria. Okay. Dan bila kita kata deria, dia berkait rapat dengan terapi alam, earthing, grounding. Okay. Banyak berkaitan dengan terapi alam. Okay, tuan-tuan puan-puan, boleh tak kongsi dengan saya apa permainan kita yang paling suka buat masa kecil? Kat kampung, dekat rumah, apa yang kita biasa buat? Main luar, main outdoor. Apa yang kita main masa kecil? Boleh kongsikan di ruangan chat. Lompat lubang tikus, main hujan, gaming, basikal, hide and seek. Lepas tu seremban, mandi hujan. Alhamdulillah. Baling selipar, siram pokok. Pokok Tumpang makan, guli, masuk bendang. Aciligan berkebun, main pasir, mandi sungai. Okay, banyak permainan-permainan yang dah pasti kita rindu untuk buat. Tetapi hari ini anak-anak kita kekurangan sensori. Kita membesar dekat bandar, kebanyakannya tak pergi lagi terapi, mak ayah sibuk, tak pergi main pasir, tak main. Ini menyebabkan anak kurang sensori. Kenapa? Lampu hijau, lampu merah ni Squid Game ni saya tahu. Okay. Kenapa kanak-kanak perlukan rangsangan sensori? Kenapa? Kerana di peringkat awal, di peringkat lahir lagi, rangsangan sensori adalah asas kepada pembangunan minda, pembangunan otak. Okay, sensori ini menghantar signal ke otak. Jadi untuk membantu perkembangan otak dengan lebih baik, perlunya rangsangan sensori. Sensori ini apa? Melihat, sentuh, mendengar. Jadi beri anak pelbagai rangsangan sensori. Tuan-tuan puan-puan cuba tengok baby. Tadi ada yang kongsikan anak baru lahir. Anak baru lahir biasa kita bagi main permainan apa? Kita main apa dengan anak baru lahir? Boleh kongsikan di ruangan chat? Ni dah ramai legend-legend ni mesti banyak permainan dengan anak baru lahir. Main apa? Lego. Oh dahsyat baru lahir main Lego Oh dahsyat, ni luar biasa Ni level lain ni. Kontang-kontang. Lagi main mata. Ni basic main mata. Main mata kan. Cak-cak, soft toy. Ni jawapan yang saya nantikan. Okay? Permainan yang kita rasa tak ada fungsi, sembang-sembang. Main perut bapa. Sembang. Kita rasa tak ada fungsi, peekaboo. Okay, tapi sebenarnya dia sangat membantu sensori anak. Peekaboo, nampak? Cak-cak, dia nampak kepekaan, melihat, membantu deria penglihatan. Kemudian kita main rattle, mainan yang ada bunyian. Kita letak mainan tu kat depan, dia cuba capai, sentuh. Kemudian ada bunyi, dia dengar bunyi, merangsang pendengaran. Ini rangsangan sensori membantu anak. Okay. Dan terapi alam sangat perlu. Main pasir, main air, membantu kanak-kanak menenangkan perasaan, membantu perkembangan deria. Untuk anak, untuk tuan-tuan, perempuan, abang, kakak, adik yang ada anak mungkin speech delay, lambat bercakap. Ada masalah tingkah laku, excessive behavior, autism, ADHD, hyperactive kita panggil. Macam-macam masalah tingkah laku, terapi alam adalah salah satu cara untuk membantu. Bawa anak keluar, mandi sungai, yang macam tuan-tuan perempuan kongsikan tadi, lompat sungai. Anak kita sekarang kekurangan itu. Itu adalah cabarannya. Jadi bawalah anak kepada alam, kembali kepada alam. Yang kedua, untuk bantu perkembangan fizikal, main. Okay, ajak anak main. Ini saya kongsikan lagi Imam Ghazali dalam Zainuddin 1991. Setelah anak-anak itu keluar dari sekolahnya, tidak ada halangan untuknya bermain dengan permainan yang sesuai. Dan cara permainan mesti sopan dan mengikut peringkat usia. Ini ditulis Imam Al-Ghazali.
Okay. Ada soalan berkaitan apa nak buat bila tak buat apa-apa? Main. Okay. Lepas belajar, anak stres nak buat apa? Main. Jawapannya main. Kenapa? Tuan-tuan, puan-puan, kita manusia dalam Islam kita diajar berkembang mengikut fitrah. Fitrah kanak-kanak adalah main. Lahir-lahir je anak, kita ajar tak? Adik, ayah nak ajar, ini cara-cara main cap-cap. Mula-mula kita letak tangan tak ada, kita tak ajar. Automatik anak akan memberi respon. Automatik anak mula bermain dengan tangan. Main mata. Dia main, tak perlu ajar. Itu fitrah. Jadi balikkan anak ini kepada fitrahnya, main. Okay, bagi dia main. Bagi banyak ruang untuk main. Okay, dan permainan yang paling mudah, ibu-ibu sekalian, bapa-bapa sekalian, adalah yang ketiga, melakukan kerja rumah. Okay, melalui kerja rumah, banyak perkembangan yang berlaku. Okay. Yang pertama, contoh anak akan belajar matematik, menyusun. Okay, itu adalah anak saya nombor 2, yang susun telur. Susun telur. Tapi of course, telur terkorban tak? Mesti terkorban. Itu pengorbanan kita, mesti akan terkorban. Okay. Tapi bila kita ajar anak buat kerja rumah, susun pinggan, dia belajar pattern. Okay, pinggan, cawan. Okay. Panggil ayah makan, dia belajar adab. Dia belajar memberi khidmat kepada ahli keluarga. Bawa anak. Okay. Ada kajian-kajian kata perlu anak lelaki masuk kerja rumah, buat kerja rumah kerana belajar menurunkan ego, kerana memberi khidmat kepada ahli rumah. Kerja rumah adalah cara yang paling mudah. Saya faham ibu-ibu bekerja daripada rumah, bukan senang untuk kita buat aktiviti. Kalau tuan-tuan perempuan tanya saya berkaitan dengan aktiviti apa nak buat kat rumah, banyak dikongsikan di Facebook, Instagram, banyak. Semua orang kongsikan sekarang, sangat banyak, tinggal nak cari je. Tetapi kita ada kekangan masa. Kasut kita semua tak pernah sama. Ada yang bekerja, ada yang stres, ada yang ada masalah lain, tak boleh nak fokus kepada anak, terpaksa bagi anak, ini antara soalan yang saya dapat. Terpaksa bagi anak gadget, terpaksa abaikan anak, tak tahu nak buat aktiviti apa, maka berilah anak ruang buat kerja rumah. Tetapi bukan kita arah, susun telur, kemas ni, tidak. Kita buat sama-sama, kita dekat dapur sama-sama buat dengan dia. Anak akan belajar banyak perkara. Dia akan belajar banyak kemahiran. Antaranya adalah kemahiran insaniah sendiri. Kemahiran hidup. Menyusun, bawa keluar fridge, masuk keluar. Tetapi macam saya kata, ada pengorbanannya lah. Telur terkorban, bersepah, messy. Itu memang akan berlaku. Okey, baik. Kita teruskan. Okey, ini adalah soalan yang kita bagi dalam soalan sidik. Pembentukan minda anak-anak cerdas bermula daripada perkembangan fizikal dan seminggu sekerap mana anda menjalankan aktiviti fizikal. Alhamdulillah, respon yang kita dapat 2 hingga 3 kali sehari 52%. Okey, banyaklah, itu paling tinggi. Okey, maksudnya yang lain ada juga yang tidak pernah 10.9%. Aktiviti fizikal sangat membantu perkembangan anak. Okey, terutamanya okey. Saya tanya tuan-tuan perempuan, adakah anak kadang-kadang ada tak anak yang mengamuk dalam rumah atau melepaskan perasaan tantrum, ada tak boleh kongsikan di ruangan chat? Kerap ke, tidak ke? Ada Okay, ada. Okay. Ada, sudah pastinya ada. Okay. Saya kongsikan, Imam Al-Ghazali kata, main itu adalah satu pelepasan tenaga. Ada terutama lepas dapat adik. Ya, betul lah. Main itu adalah satu pelepasan tenaga. Okey, tuan-tuan perempuan, kalau stres. Tuan-tuan perempuan kalau stres, apa yang tuan-tuan perempuan buat? Kita stres, umur kita buat apa bila stres? Sedih ke, stres ke, apa yang kita buat? Boleh kongsikan? Makan. Alhamdulillah. Makan. Bagus kan? Oh, makan positif, bercakap. Makan. Solat, alhamdulillah. Layan kopi. Buat hobi, apa-apa, memasak. Tidur, tak payah banyak cakap. Okey. Oh, marah nampak . Okey. Itu apa yang kita buat, pergi laut. Okey, itu kita orang dewasa yang mampu cater, apa kita kata, memahami masalah kita. Tetapi untuk kanak-kanak, okay, bila kita marah, bila kita sedih, tuan-tuan perempuan rasa tak ada satu kumpulan dekat dada kita, rasa macam bengkak yang perlu dikeluarkan. Itu adalah tenaga. Bila kita marah, kita ada satu bentuk tenaga dalam diri kita. Begitu juga anak. Bila dia tantrum, bila dia nangis dekat dalam rumah, dia ada satu bentuk tenaga yang perlu dikeluarkan. Sebab tu bila ada orang marah, dia pergi jogging, pergi makan. Dia mencari di mana nak salurkan tenaga tu. Ada orang bebel, okay, dia nak keluarkan. Okay. Tetapi untuk anak, dia tidak mampu untuk keluarkan. Apa yang dia perlu buat? Cara paling mudah, bawa keluar main.
Kerana Imam Al-Ghazali kata main adalah pelepasan tenaga. Keluarkan tenaga tersebut. Okay, jadi banyakkan aktiviti fizikal, terutama anak-anak lelaki. Dan penglihatan bapa paling penting dalam perkembangan fizikal. Okay, kita tahu cara ibu dan cara bapa lain. Mak saya sendiri kalau main dengan anak saya fizikal, nanti anak saya jatuh, saya macam tu. Macam terkejut, takut risau. Itu ibu, naluri memang begitu. Tapi bapa dia akan biar jatuh, biar. Itu berbeza, caranya berbeza. Jadi perlu pelibatan kedua-duanya sekali. Okey, Imam Tirmizi melaporkan sebuah hadis dalam kitab Nawadir, kecergasan seorang kanak-kanak semasa kecil akan menambah kecerdikan akal semasa dia membesar. Okey, sebab tu dulu orang tua kita selalu kata budak nakal, budak bijak. Yang panjat-panjat sofa ni kata, nakal ni besar bijak. Tu doa orang tua. Nampak dia cakap tu dia doa. Okey, budak bijak. Ini dikatakan budak bijak kerana dia berfikir macam mana nak selesaikan masalah. Dia panjat sofa, dia fikir macam mana nak terjun. Bukan saya kata benda tu baik, tidak. Kita ada adat-adat yang tertentu, tetapi maksudnya kita perlu faham kenapa anak buat. Okey, Imam Ghazali menyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, anak-anak seharusnya dibenarkan bermain apabila selesai belajar. Bagi rehat seketika selepas penat dengan syarat permainan itu tidak memenatkan. Maksudnya lepas belajar boleh main. Okey, tengok bawah tuan-tuan perempuan, tengok bawah. Sekiranya tidak dibenarkan bermain dan dipaksa selalu belajar, hati akan mati. Kepandaian terjejas. Mereka akan merasa hidup mereka sempit, malah mungkin mencari jalan bagi melarikan diri di sekolah. Kerana rasa dipaksa, tidak dibenarkan berkembang mengikut fitrah. Ini kesannya. Dan saya faham macam mana kita nak elak dalam konsep PDPR sekarang, kita memang terpaksa memaksa anak untuk siapkan kerja sekolah. Terpaksa. Tak nak sebab nak siapkan. Okay? Cuma sebagai ibu bapa kita perlu tahu teknik yang nanti kita kongsikan lagi. Okay, ini kesan kalau tak benarkan anak main. Okay, tadi dah spiritual, physical. Sekarang kita pergi pada intellectual. Intellectual, pemikiran. Okay? BSM bukan bahagian sumber manusia, tetapi baca soalan, selesaikan sama-sama dan juga main. Macam mana kita nak bantu pemikiran anak supaya lebih cerdas? Okay, yang pertama baca. Baca dengan anak. Jadikan budaya membaca di rumah. Ada soalan bertanya, macam mana nak pastikan anak suka baca, kan? Kita jadikan budaya di rumah dan mesti bermula daripada ibu bapa. Tadi di awal tadi saya dah kata anak belajar dengan pendengaran dan penglihatan. Pendengaran, penglihatan. Maka dia lihat ibu bapa dia buat, baru dia buat. Okey, baca. Dan baca ini perlu dimulakan seawal lahir lagi. Bukan kita bagi buku biografi, buku-buku biologi, tidak. Tetapi kita beri anak explore dengan buku. Okey, tuan-tuan perempuan, anak bila dapat buku, apa yang anak tuan-tuan puan-puan buat dengan buku tersebut? Boleh kongsikan di ruangan chat? Apa yang anak-anak tuan-tuan perempuan buat bila dapat buku? Tak kisah peringkat usianya. Boleh kongsikan di ruangan chat. Koyak, bagus. Masuk mulut. Ya, conteng, gigit. Cium-cium buku. Okey. Lagi, boleh dapat lagi? Tanda tangan. Oh, lain macam abang. Saya boleh tanda tangan. Okey. Bau buku. Okey, kita nampak proses-proses ni. Ambil terus baca. Okey, ini adalah semuanya proses. Dia cakap, wah, nampak buku. Betul. Tengok-tengok je. Ini proses. Kita panggil dalam bahasa, bila anak-anak memperolehi proses bahasa, kita panggil literasi. Anak perlu lalu praliterasi. Praliterasi maksudnya sebelum dia boleh baca, sebelum boleh tulis, apa dia kena buat. Dan prosesnya melibatkan apa yang tuan-tuan perempuan cakap di ruangan chat ni. Koyak, tadi ada sebut koyak. Conteng, tanda tangan tadi, pegang pensel, gigit, cium. Itu semua proses berkaitan deria. Ingat tak deria yang kita kata tadi? Bau, gigit, koyak. Dia sedang explore dengan buku. Mission kita bagi buku bukan untuk pandai baca, tapi kita nak dia explore. Kita nak dia tahu konsep buku. Kita nak dia suka buku. Sebab itu bila dekat tadika, dekat sekolah rendah, kanak-kanak yang masih koyak buku, gigit buku, maksudnya dia belum lalui proses tersebut. Jadi perlu bagi dia peringkat awal lagi. Gigitlah, biarlah buku tu macam mana pun. Biar, bagi. Okay, sehinggalah bila dia boleh baca, dia akan faham. Kemudian bila dah lepas konsep gigit-gigit tu, dia akan mula tunjuk. Bila tunjuk, dia sambil-sambil tu dia akan bebel. That is pretend reading. Dia akan mula tunjuk-tunjuk. Lepas tunjuk-tunjuk, baru dia akan baca.
Ya, bagi buku keras dulu. Betul, bagi buku keras dulu. Kita mulakan dengan cloth book, buku kain, kemudian buku keras. Itu adalah fasa dia. Jadi benarkan anak kita lalui fasa fitrah dia. Bagilah koyak, gigit semua, tak apa. Kemudian bila anak kenal buku, dia dah boleh baca, dia tak akan koyak lagi. Okay, dia tak akan koyak lagi. Itu proses baca. Dan kita nak buat budaya baca di rumah, kita dulu kena membaca. Ini kita pegang handphone, baca juga, mana tahu Kita tengok TV, mereka kata baca, baca buku, baca. Anak tak akan baca sebab tidak melihat kita baca. Okey, kemudian dalam kajian kata kuantiti buku di rumah dan kualiti buku di rumah menentukan kejayaan anak. Menunjukkan buku apa yang kita simpan di rumah. Cuba cek balik lepas ni buku apa. Adakah majalah mangga, mastika atau apa-apa saja buku yang kita letak di rumah adakah bersesuaian dengan anak. Kuantitinya dan kualitinya. Bukan bermakna beli 10 buku, tidak. Tetapi cukup 2-3 buku yang berkualiti untuk anak. Kualiti itu bukan yang hebat-hebat, yang beratus-ratus. Tidak, tetapi sesuai dengan perkembangan dia. Yang kedua, untuk pastikan anak berkembang dari sudut intelektual, soalan. Tanya soalan pada anak. Contoh bila dia buat apa-apa, kita tanya. Kakak buat apa? Kenapa buat macam ni? Ataupun bila anak buat salah, kita tanya. Kenapa buat macam ni? Kenapa tengok TV? Kenapa kakak buat bangunan tu macam tu? Tanya supaya dia berfikir. Yang kedua, jawab soalan. Jangan mengelat. Tuan-tuan perempuan jangan mengelat. Bila anak tanya soalan, kena jawab. Jangan tiba-tiba kata, kat luar seronok lah main. Suruh anak keluar. Kita juga kena jawab soalan. Okay? Soalan. Okay. Ini bagi dan jawab soalan. Yang kedua, selesaikan. Biar anak selesaikan masalah. Kita sebagai ibu bapa, kita tidak perlu bantu anak untuk semua perkara. Biar anak selesaikan dulu masalah tersebut. Contoh tak boleh pakai kasut, biar dia pakai dulu. Kerana dia pada situ dia akan belajar salah betul. Dia akan lalui proses tersebut. Biar anak buat dulu. Okay. Yang ketiga adalah sama-sama. Sebagai ibu bapa, libatkan diri dalam setiap perkara yang anak buat. Main Lego, baca buku, masak, kemas rumah, semua. Libatkan sama-sama dengan anak. Bila baca buku dengan anak. Kadang-kadang anak-anak kita bacakan buku untuk dia. Yang kita bacalah, kan dah besar, bacalah. Yang dia nak tu bukannya suara kita, yang dia nak sebenarnya adalah perhatian. Jadi untuk pastikan anak suka baca, baca sama-sama. Yang ketiga, main. Untuk membantu perkembangan minda, main. Beri anak banyak ruang untuk main. Kerana bila main, semua perkembangan akan berlaku serentak. Dari sudut spiritualnya, fizikal, intelektual, emosi dan juga sosial. Semuanya main. Dan untuk membentuk pemikiran yang kreatif, selesaikan masalah, semua dapat daripada main. Bagi anak ruang, berbalik-balik kepada fitrah, main. Okay. Okay, ini saya suka untuk saya kongsikan. Ini adalah Interactive Learning Skill Pyramid. Okay, kita dok ajar anak matematik, sains yang bukan saya kata tidak penting. Dia adalah asas kepada kejayaan anak. Tetapi tengok tuan-tuan puan-puan, hierarki neurologinya, akademik berada di atas sekali. Math, writing and reading, atas sekali. Apa yang paling penting di bawah yang saya sebut tadi, sensory. Kerana bila sensory ini baik, dia akan merangsang yang paling atas. Okay, selepas sensory, motor. Kemudian masih sensory, processing skill, communication, life management, barulah akademik. Jadi maksudnya kita perlu terapkan segala kebolehan anak melalui sensory, kerja rumah, main, semua. Okay, barulah asas akademiknya akan terbentuk dengan baik. Berbalik-balik kepada asas, berbalik-balik kepada akarnya tadi. Okay. Okay, bagaimana anak kita belajar? Suka tak saya kongsikan di sini, kadang-kadang ada ibu bapa yang meninggalkan hak. Hak ini disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Okay, hak ini bermaksud kita berlaku adil kepada anak. Kadang-kadang secara tidak sengaja, sebagai ibu bapa kita mungkin terbandingkan anak. Tengok kakak tu pandai matematik, kamu ni kenapa tak pandai? Contohnya begitu. Ataupun kita kata, kenapa yang anak kita yang pertama lain? Kenapa anak kita yang kedua lain? Kenapa yang ini boleh pandai matematik? Yang ini kenapa boleh pandai bahasa Melayu? Kenapa berbeza? Anak ini belajar melalui 3 cara. Okay, kita panggil VAK. Visual, Auditory, Kinesthetic. Ada anak yang perlu belajar dengan melihat. Okay. Contohnya anak yang susah menerima arahan. Kalau kita cakap tolong ambil barang, dia buat tak kerti je. Tapi kalau kita kata duduk sini, kita tepuk. Duduk sini, duduk. Kita beri
visual. Kita tunjukkan cara. Duduk. Makan, jom makan, anak akan lebih faham. Ini anak yang visual. Okay, dia belajar melalui cara visual. Bila belajar pun dia perlu tengok slide, perlu tengok video, perlu tengok buku. Kalau tak ada, tak boleh. Ni visual. Ada anak yang belajar dengan auditory, yang banyak mendengar. Yang dia, ini biasanya kebolehan lelaki lah, dia banyak mendengar dalam pembelajaran, dalam rumah tangga tidak. Dalam pembelajaran auditory. Kita panggil kemahiran mendengar. Anak mudah menerima arahan. Ni dia ada kebolehan ini. Yang ketiga adalah kinestetik. Anak yang learning by doing, dia mesti buat. Okay, dia nak apa-apa dia mesti buat baru dia faham. So setiap anak kita berbeza. Jadi contohnya untuk ajar kanak-kanak baca. Okay, baca. Kita perlu stimulate ketiga-tiga cara ni. Kita ada buku, visual. Okay, auditory kita sebut. Tetapi mungkin tak boleh lagi. Sebab kebanyakan fitrah anaknya main. Jadi anak nak main. Jadi kita buat sedikit permainan. Contohnya lari sambil kita sebut huruf. Begitu. Kita perlu rangsang ketiga-tiganya. Dan setiap anak kita tidak mungkin sama. Semuanya berbeza-beza. Okay, kebolehannya tidak sama. Okey tuan-tuan, puan-puan, ini adalah kita panggil multiple intelligence theory, kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia ada 9. Tuan-tuan, puan-puan tengok ke-9 ni. Cuba tuan-tuan, puan-puan tuliskan di ruangan chat. Berapa yang tuan-tuan, puan-puan rasa tuan-tuan, puan-puan ada? Saya tengok sekejap. Saya nak jawapan. Okey. Tuan-tuan, puan-puan rasa ada berapa yang tuan-tuan, puan-puan yang mahir di sini? Lapan per 9. Semua. Wah, luar biasa. 5. Okey. Okey. Jadi, multiple intelligence ini kecerdasan yang beza-beza. Anak kita tak mungkin sama. Abang Nabil kata dia ada 5. Jadi mana mungkin anak kita ada 9 ni? Yang ada maksudnya perkembangan dia memang seimbang. Macam Tuan Muhammad Azwan kita, dia kata dia ada semua. Jadi perkembangan dia memang seimbang. Luar biasa. Tetapi bagi anak, mungkin anak kita contohnya kecerdasannya lebih kepada bodily kinesthetic. Maksudnya dia suka masuk pertandingan lumba lari, bermain dekat sekolah, bola jaring. Tetapi belajar mungkin agak slow. Kerana dia memenuhi satu kecerdasan tetapi kurang yang lain. 1. Allahu Akbar. Ya betul lah. 3, 4. Okay, berbeza-beza. Jadi jangan kita pukul rata anak kita. Sebab anak kita tak mungkin sama. Mungkin ada yang di sini kita ada kecerdasan ruang, alam sekitar, muzik, matematik, kecerdasan agama, existential, kecerdasan suka berjumpa dengan orang, interpersonal. Ada juga anak kita yang tak suka jumpa orang, lebih menyendiri, intrapersonal. Linguistik, pandai berbahasa. Okay, body kinestetik, atlet, suka bergerak. So tak semua sama anak kita, beza-beza. Jadi 9 ni mungkin anak tuan-tuan perempuan ada 3, ada 2, ada 4, ada 5. Beza-beza, tak mungkin sama. Tak boleh kita pukul rata. Okay? Dan boleh tak kita bangunkan semuanya macam Tuan Azwan kita tadi, dia semua. Boleh tak kita bangunkan semuanya? Boleh. Dengan cara kita beri rangsangan kepada semua bahagian. Okay? Marilah kita menjadi seperti Tuan Azwan kita semua. Okay? Kita boleh didik anak kita, tak ada masalah. Okey tuan-tuan puan, kita dah pergi SPI. Sekarang kita pergi kepada E, emosi. Pergi kepada E, emosi. Emosi, bila kita kata tentang emosi, kita biasa melihat anak kita tantrum. Okay? Mengamuk biasa, meltdown kita panggil tantrum ataupun meltdown. Lebih kurang sama kedua-duanya. Yang mengamuk-ngamuk di pasar raya, yang kita tak tahu. Tadi tuan ada tuan yang berkongsikan di ruangan chat, dia kata tak tahu anak-anak apa. Tak tahu, tak faham. Okey tuan-tuan puan, boleh tak kongsikan di ruangan chat berapa kali anak tantrum satu hari? Tantrum ni mengamuk bahasa kita mengamuk lah. Boleh kongsikan di ruangan chat berapa kali anak tantrum satu hari? Jarang-jarang. Tiada, alhamdulillah. 3 kali, time mandi, nak makan, nak tidur. Sekali sehari. Tiada, alhamdulillah. Belum ada. Okey. 1 kali, okey. Time nak gosok gigi, berbeza-beza, belum pernah. Tak tentu. Okey, alhamdulillah. 1 hingga 2. Okey.
Beza-beza anak kita, time belajar. Kita nampak ada stres di situ. Okay? Dan bila setiap kali anak tantrum, 3 perkara kena ingat. Stop, listen, respond. Stop, listen, respond. Stop, listen, respond. Okay? Berhenti, dengar, respond. Itu yang anak tuntut daripada kita pada waktu ini. Okay? Okay, kenapa anak tantrum? Okay, pada usia bawah 1 tahun, anak membentuk rasa percaya kepada ibu bapa. Sebab tu bila dia dapat dengan orang lain, anak akan nangis, anak akan tak nak orang, anak akan menjerit. Itu bawah 1 tahun. Okay, dia membentuk rasa percaya kepada ibu bapa. Umur 1 tahun hingga 3 tahun kita panggil individuating. Okay, autonomi. Anak membentuk diri dia, membentuk jati diri dia pada waktu ini. Sebab tu dia ada tantrum, dia mempertahankan apa yang dia nak. Kalau dia ada mainan, dia tak nak share. Dia mempertahankan apa dia nak. Kalau dia cakap dia nak itu, dia nak itulah. Kalau dia kata dia tak nak gosok gigi, tak nak lah. Ini kita panggil disebabkan satu sifat. Sifat ini kita panggil egocentrik. Egocentrik. Dia ada pada waktu 1 hingga 3 tahun. Ada yang sangat hingga 1 hingga 6 tahun. Bergantung kepada bagaimana kita lenturkan. Okay, dan dia ada pada waktu sekolah menengah. Sebab tu di sekolah menengah juga adalah fasa sukar yang mana kita nak faham anak. 2 waktu ni. Okay? Kalau kita berjaya lenturkan pada waktu kecil, insya-Allah lebih masa besar dia lebih baik. Okay? So pada waktu ni anak membentuk jati diri. Sebab tu kita kena faham kenapa anak menangis, kenapa anak mengamuk. Dia membentuk diri dia. Allah dah susun dah. Memang sikap dia pada waktu itu begitu untuk terbentuk diri dia. Bayangkan kalau anak ikut cakap kita 100%. Tidur. Makan. Duduk sana. Diri. Kalau betul-betul ikut, maka anak tidak membentuk diri dia. Okay? Waktu ini, waktu yang normal, kalau kita nampak anak melawan, anak menjerit, dia bukan lawan kita, bukan itu niat dia. Tetapi kerana sikap egosentrik yang ada pada diri dia pada waktu ini. Jadi apa kita perlu buat? Kita perlu lenturkan. Lenturkan macam mana nanti saya cerita. Okay, 3 hingga 6 tahun, anak pada waktu ni 3 hingga 6 tahun inisiatif. Inilah waktu terbaik bagi anak buat kerja rumah. Anak suka nak tolong buat, nak tolong macam-macam yang kadang-kadang juga menyusahkan kita, kadang-kadang juga memberi masalah kepada kita, tetapi kita perlu beri anak ruang ini. Perlu beri anak untuk buat macam-macam inisiatif, bantu kerja rumah, nak tolong masak, nak potong, nak buat macam-macam. Okay? So bila anak menunjukkan beberapa tingkah laku yang tidak sesuai, kita perlu beritahu anak perasaan kita. Contohnya kita kata, kakak buat macam ni, ibu sedih. Ibu sedih lah kakak buat macam ni. Kakak suka tak kalau ibu sedih? Ibu pun tak suka kakak sedih. Boleh tak kita happy sama-sama? Boleh tak kita kemas mainan sama-sama? Kita perlu bagi tahu apa perasaan kita. Ataupun ditarik rambut kita kata sakit. Ibu sakit kalau tarik rambut. Beritahu dia. Anak tak tahu apa kita rasa. Kita perlu beritahu. Okay, elakkan anak merengek atau menangis dengan cara kita cakap dengan anak kita tak faham. Jangan respon. Contoh anak kita nangis. Nangis. Okay. Nangis. Kita akan kalau anak kita merengek atau menangis, kita akan cakap yang kita tak faham konsep tangisan tersebut. Kena cakap baru kita faham. Okey, dan perlu saya tekankan di sini ikut kajian 80% kejayaan kanak-kanak bergantung kepada EQ. 80% kejayaan, bukan kanak-kanak. 80% kejayaan seseorang manusia bergantung kepada EQ dan SQ. Emotional quotient dan spiritual quotient, bukan IQ. Okey, saya lajukan sedikit sebab masa dah semakin suntuk. Okey, ini apa yang tuan-tuan perempuan sering berikan untuk gembira ke anak-anak. Majoritinya kata berikan permainan. Okey, tantrum apa nak buat? Yang pertama tenang, biarkan, tarik nafas. Okey, pause di situ. Beri anak sedikit masa untuk tenangkan diri, cuba alih perhatian. Kemudian cari punca, apa masalahnya, tengok. Mungkin lapar, mungkin tak nak gosok gigi, mungkin panas, mungkin sejuk. Beri pilihan kepada anak, tanya. Kenapa ni? Ada lapar ke? Nak makan ke? Beri pilihan kepada anak. Terima perasaan, peluk. Ikut kajian anak lelaki lebih pelukan daripada anak perempuan. Peluk anak. Supaya anak rasa yang kita faham perasaan dia. Peluk anak. Terima perasaan. Perlu cakap dengan anak, mama faham kakak tengah
Marah. Kakak marah kan? Marah. Sebab adik ambil mainan. Kalau marah, kita kena cakap. Kita jangan nangis, kita cakap. Cuba cakap. Kakak marah sebab adik main mainan. Bila anak buat, kita puji. Okay, saya pergi lebih cepat. Masa semakin suntuk. Okay, social. Social tuan-tuan perempuan, masa kecil kita main. Kita main kawin-kawin. Kita main mak-mak. Yang ini adalah dalam konsep budaya kita. Hari ni bila PKP, anak-anak tak faham benda ni. Sebab tak pergi kenduri kahwin, tak jumpa orang, tak tahu. Jadi bila habis pandemik, pastikan anak kita dapat balik kembali hak dia untuk hidup dalam masyarakat berbudaya. Okay. SPICE, S-P-I-E-S. Okay, pergi kepada part yang penting. Saya ibu apa yang bagaimana? Hari-hari adalah proses. Okay. Ada soalan tanya. Adakah terlewat? Untuk bermula. Tidak ada istilah terlewat dalam konsep mendidik. Hari-hari adalah proses untuk kita belajar jadi ibu apa yang lebih baik. Imam Al-Ghazali kata orang yang paling baik untuk tolong tambah masa. Ada permintaan tolong tambah masa. Orang yang paling baik untuk mendidik anak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini Imam Al-Ghazali tulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Orang yang paling baik mendidik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Okay, maksudnya kita hari-hari perlu perbaiki akhlak kita. Saya setiap kali nak solat, saya akan teringat satu kisah Rasulullah. Daripada hadis sahih yang mana Rasulullah bila nak solat dia letakkan cucu dia Hasan dan Husain radhiyallahu anhu di sebelah nak solat, kemudian dia sujud sangat lama. Kemudian selepas tu jemaah tanya, ya Rasulullah, tadi solat sujud tu lama sangat, kenapa? Rasulullah kata dia tidak akan berhenti selagi anak-anak itu tak habis main. Setiap kali saya solat saya mesti teringat kisah itu sebab ibu-ibu sekalian pasti faham perasaan saya bila solat anak satu bawa kain, satu dalam telekung, satu tarik. Kadang kita sampai macam tu kan bila kita solat. Jadi saya sentiasa teringat macam mana Rasulullah menyantuni anak-anak. Tapi kita sekali anak tarik telekung kita dah jegil kan, dah macam gitu kan. Okey, pergi kepada parenting. Parenting. Tuan-tuan perempuan lihat apa tuan-tuan perempuan ibu bapa yang bagaimana. Okay, permintaan untuk tambah masa penganjur. Itu pulang kepada penganjur. Okey, kita ibu bapa yang bagaimana? Yang pertama kita tengok authoritarian. Authoritarian ni ibu bapa yang sehala, yang asyik marah anak. Anak perlu dengar cakap mak bapak. Itu sahaja. Perlu dengar. Kemudian hukum, pukul, tengking. Ini authoritarian. Apa kesannya kepada anak? Anak akan murung, anak akan tak yakin, anak akan lemah belajar, anak tidak bersosial, anak tidak akan berkembang dengan baik secara keseluruhannya. Okay, kebanyakan kita ini ada soalan bertanya gentle parenting versus Asian parenting. Asian parenting kita tahu marah, pukul, jerit itu biasa, tak kisah kaum apa sama. Dan ramai orang berpendapat bila saya sebut gentle parenting, itu barat, itu barat, kita tak buat macam tu. Silap sebab sebenarnya parenting yang paling baik itu ditunjukkan dalam Islam. Ya? Tapi nak drive jauh. Okey, ada yang terbuka mic agaknya. Okey. Dalam Islam menunjukkan parenting yang baik, menyantuni anak-anak. Tak ada pun dalam Islam kata pukul anak. Boleh ada syarat-syarat pukul, nanti saya kongsikan selepas ini. Kalau ada masa lah. Okey, yang kedua ada authoritative parenting yang paling baik. Yang mana ada komunikasi dua hala, ibu bapa sentiasa beri penerangan kepada anak, ambil kira pandangan anak. Kesannya anak-anak pandai bersosial, gembira, yakin, berjaya insya-Allah. Ini authoritative parenting yang paling baik di sebelah kanan warna kuning. Yang ketiga, permissive parenting. Parenting yang sentiasa biar anak dia ada peraturan tapi dia biar. Contohnya kalau anak dia kata, "Mak, hari ni kakak tak nak balik rumah." Okey. Tak apa. "Mak, kakak nak keluar hari ni, nak balik pukul 2 pagi." Okey, tak apa. Dia tak apa. Dia konsepnya tak apa. Anak-anak take over the family. Dia is the one yang letak authority. Anak ada authority dalam keluarga. Ini permissive parenting. Apa kesannya? Anak kita tak dapat kawal anak akan ada masalah sosial, egosentrik, anak semakin bertambah, anak akan mula mengarah-arah ibu bapa. Yang keempat, uninvolved parenting. Tengok gambar pun tahu. Ayah tengok TV, anak kat tepi. Uninvolved parenting, dia biar je anak-anak buat apa. Dia tak terlibat anak dia belajar ke, tak belajar ke, tak pandai ke, tak terlibat langsung dengan anak. Kesannya anak akan ada masalah sosial, mencari perhatian di luar, masalah tingkah laku, tantrum, murung, bunuh diri. Ini kesan dia. Okay? Kalau kita gabungkan elemen semuanya untuk anak kita ikut keadaan, ya betul. Sebagai ibu bapa kita kena menggunakan mengikut situasi tertentu.
Ada waktu mungkin autoritatif, ada waktu permisif, tetapi dominannya pastikan kita adalah ibu bapa yang mengamalkan apa yang Islam ajar kita, iaitu authoritative parenting. Yang kelima, parenting yang seterusnya yang paling latest non-moral parenting yang baru wujud dalam abad 21. Non-moral parenting ni maksudnya ibu bapa yang membiarkan yang tidak suka anak dia susah. Contoh, kalau anak dia nangis, dia akan terus peluk. Anak dia gaduh, dia akan terus marah orang lain. Jangan gaduh. Anak dia tak boleh makan, dia suapkan. Anak dia tak boleh tulis, dia tuliskan. Tak boleh buat PDPR, tak apa, biar mak buatkan. Ini non-moral parenting. Dia buat semua untuk anak dia. Dia takut anak dia susah. Apa kesannya? Anak tak boleh adapt bila besar. Anak tak boleh buat keputusan. Anak mudah tantrum. Okay? Dan 50% kajian di US, 50% remaja kata ibu bapa dia mengamalkan non-moral parenting dan tidak menyediakan dia untuk kehidupan yang lebih besar. Ramai kan? 50%. Okay? Okay, tadi saya dah sebut tentang gentle parenting versus Asian parenting. Gentle parenting itulah apa yang Islam ajar kepada kita. Tadi Tuan Yusof kita ada menceritakan tentang bagaimana mendidik anak ikut tahap. Inilah yang mengikut sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah tahap-tahap mendidik anak. Yang pertama, pada waktu lahir hingga 6 tahun adalah kasih sayang. Beri anak kasih sayang, gurau, belai, manja, main-main dengan anak. Ini adalah fasa dia. Tetapi tuan-tuan puan-puan sedar tak? Anak kita baru 3-4 tahun kita dah marah. Nak apa lagi nangis dari tadi? Baru 1 tahun kita dah cubit. Itu kan yang Islam ajar kepada kita. Kita selalu kata dulu aku pun macam tu. Itulah yang menjadikan aku hari ini. Betul dulu yang betul. Ada beberapa yang kita kata apa yang ibu bapa kita buat dulu itu membentuk diri kita hari ini. Betul, alhamdulillah kita membesar dengan baik. Tetapi jauh di hati tuan-tuan puan-puan ada tak sedikit kekesalan, kesan emosi kepada tuan-tuan puan-puan? Okay, mungkin terlalu banyak pukul ke apa ke, mungkin ada benda-benda yang kita kenang yang kita kata hari ini aku tak nak buat lagi kepada anak aku. Tetapi akhirnya kita terbuat sebab parenting kita ditentukan oleh bagaimana kita dididik dulu. Sangat ditentukan. Okay? Jadi marilah kita menjadi apa yang lebih mencontohi sunnah Rasulullah. Okay? Kasih sayang di peringkat awal, 7 hingga 14 tahun kasih sayang tetapi tegas. Pada waktu ni banyak karahan, disiplin, tanggungjawab. Okay? 7 hingga 14 tahun. Dah ada tanggungjawab di sini. Peringkat ketiga, 15 hingga 21, jadi kawan. Ini adalah waktu sekolah menengah yang mana egosentrik ada balik. Susah nak dikawal. Pada waktu ni, ibu bapa perlu menjadi kawan, bercerita, bersembang. Kawan tu maksudnya bukan kita sehingga melupakan adab kepada ibu bapa, tetapi pembentukan kita, cara kita berinteraksi, kita boleh menjadi kawan, bertukar pendapat, cerita. Tingkat yang keempat, 21 tahun ke atas, kebebasan dengan batasan. Okay, kita lebih kepada menjadi penasihat kepada kehidupan anak. Okay, lagi sekali tadi ada soalan yang tanya, adakah terlewat untuk mendidik anak? Tidak ada erti kata terlewat untuk mendidik anak. Hari ini kita bermula, hari ini kita cuba ubah apa yang mungkin kita tak buat selama ni. Okay, tuan-tuan puan-puan, minta maaf saya mungkin tercepat. Okey, kita pergi pada sifat ibu bapa. Saya kongsikan ini sifat ibu bapa. Ini dikongsikan dalam kitab Tarbiyatul Aulad daripada Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Tuan-tuan puan-puan perlu baca buku ini berkenaan dengan mendidik anak. Okey. Sifat ibu bapa yang pertama adalah compassion. Ibu bapa perlu mendidik anak dengan penuh rahmah, penuh kasih sayang, mengajar anak akhlak. Okey, berlaku adil kepada anak. Ni saya kata tadi disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin, hak anak. Tak boleh pilih kasih kepada anak. Yang kedua, cooperation. Apa-apa buat dalam rumah pastikan buat sama-sama. Solat, mengaji. Kalau kita mengaji dengan anak, pastikan. Contoh, bapa ajar anak mengaji, ibu pun sama-sama duduk, ajar anak mengaji. Tutup TV, tutup. Sokongan itu perlu. Ni buka TV, ajar anak mengaji, anak tengok TV, lepas tu kita kata, tengok depan. Sebab tengok TV. Okay? So, pastikan environment itu bekerjasama dengan kita. Dan kemudian bila buat aktiviti, sama-sama perlu buat. Tak boleh salah seorang ibu buat, ayah duduk luar sembang ke apa. Tidak, sama-sama. Kita nak bentuk satu keluarga yang rahmah, perlukan kerjasama semua orang. Yang ketiga, communication. Ibu dan bapa sentiasa perlu berbincang, sama-sama tegur antara satu sama lain. Okay, aktiviti yang kita buat, pujian, perlu amalkan apa yang kita amalkan sama-sama. Contoh, mungkin ibu banyak puji tapi ayah kurang puji. Tak boleh, perlu sama-sama puji anak. Hukuman yang kita kenakan kepada anak perlu sama standardnya.
Contoh ibu tegur, ayah tegur. Dia tak boleh contoh level-level, contoh tak kemas mainan, ibu tegur, ayah terus sepak. Lain tak boleh. Dia tidak akan berjaya. Dia perlu sama-sama taraf dia, communication. Nasihat-nasihat yang baik dalam keluarga perlu sentiasa diamalkan. Konsistensi yang bawah itu, konsisten dari sudut bantu perkembangan anak. Hari ni kalau kita spend 15 minit untuk main dengan anak, esok pun 15 minit, esok pun 15 minit. Sama. Hukuman, nasihat juga perlu konsisten. Hari ni kalau kita kata main gadget 30 minit, 30 minit, 30 minit. Konsisten. Tak, jangan ubah-ubah. Anak akan rasa tidak percaya nanti. Kemudian contentment. Contentment ni rasa cukup kepada anak. Rasa cukup kepada anak maksudnya reda kepada anak. Anak aku mungkin kekurangan di bahagian matematik, tetapi anak aku pandai buat kerja rumah. Tu maksudnya rasa cukup, contentment, rasa cukup dalam hati kita. Kita reda pada anak kita reda pada perkembangan dia dan tahu kekuatan anak kita. Contentment ni sangat penting untuk memastikan kita bertenang menjadi ibu apa. Seterusnya calm. Calm, tenang. Tenang adalah kunci. Saya selalu rasa tenang ni adalah kunci. Anak mengamuk, tenang. Tenang dulu, kita perlu bertenang. Saya kalau anak saya mengamuk, saya punya astagfirullah tu macam azan tu tak? Kuat sangat. Astagfirullahalazim. Macam tu. Bukan tenangkan anak, sebenarnya tenangkan kita. Subhanallah. Sebenarnya tenangkan kita, bukan tenangkan anak. Okay? Dan calm ini tenang dalam mengurus kehidupan berkeluarga, mengurus kerjaya kita, mengurus masa, mengurus anak kita hidup dalam zaman ini perlu multitasking. Kita orang Melayu kata tarik rambut dalam tepung, tepung tidak berselerak. Kita nak semuanya teratur, semuanya cantik. Maka ketenangan adalah kuncinya. Okey, ini sikap ibu bapa. Okey, dan bila kita kata tentang berlaku adil kepada anak tadi, saya kongsikan satu kajian. Kajian ini saya buat baru-baru ini. 65% anak-anak merasakan ibu bapa tidak adil. Besar 65% anak-anak rasa ibu bapa tidak adil. Jadi adakah kita memberi yang hak kepada anak kita? Tu kena reflect balik. Hari ini kita reflect kan? Kita reflect, kita faham anak kita. Masa habis ke? Boleh saya teruskan ke? Boleh ya? Sedikit lagi? Okey. Kaedah mendidik, ini juga ada dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Okey, yang pertama kaedah kuduah, modeling. Okey, kita modelkan apa yang kita nak anak kita. Kita nak bentuk anak bagaimana, datang daripada diri kita. Contohnya dari sudut penggunaan gadget. Okey, kalau kita kata dengan anak kita, tak boleh main dah lama dah, tapi kita masih pegang gadget. Boleh? Okey, kita masih pegang gadget. Maka di mana konsep modeling itu? Dan kajian yang saya buat, 85% ibu bapa percaya anak meniru mereka. Saya selalu bila saya mungkin tegur anak, kemudian anak saya akan balas balik dengan saya rasa, ini aku. Ini ayat aku ni. Membuatkan kita rasa, I have to stop this. Saya kena berhentikan cara ini. Sebab anak mengikut cara kita. Macam tu. Jadi apa yang kita nak anak buat, kita modelkan dulu. Contoh, ini yang saya buat biasanya. Bila saya akan pegang kepala anak saya akan selawat dan saya akan baca doa. Ya Allah, jadikan anak aku macam ni supaya dia mendengar. Okay, dan bila saya buat ini, anak saya buat kepada adik dia. Ini modeling. Yang kedua, modeling ini lagi adalah berkaitan dengan akhlak. Cara kita, contohnya benda basic, bawa kereta. Kita kata dengan anak kita perlu baik, kita perlu bersopan santun. Tapi bila kita bawa kereta, kita tak sengaja marah orang depan. Dan keluarlah perkataan-perkataan yang tak baik. Anak kita melihat, ingat tadi anak kita belajar melalui pendengaran dan penglihatan. Pendengaran dan penglihatan, bukan apa yang kita suruh. Pendengaran, penglihatan. Okay? Cara kita bercakap dengan kawan, kita cakap telefon, kita tak sedar anak kita melihat. Okay, kita tak sedar. Anak kita mendengar apa yang kita sebut, setiap perkara. Sebab tu Montessori kata, Montessori ini adalah pelopor dalam bidang pernikahan kanak-kanak. Dia kata otak kanak-kanak macam sponge, dia serap terus, dia serap. Okay, dia serap betul-betul. Okay, jadi kita adalah model kepada tingkah laku anak kita. Yang kedua, kaedah pembudayaan dan pembiasaan. Apa yang kita anak lazimkan? Dalam buku, jangan susahkan, mudahkan. Syed Naqib Al-Atas dalam buku ni dia kata rutin, benda yang biasa kita buat akhirnya jadi satu budaya dalam keluarga. Dan bila budaya itu diteruskan mengikut generasi, dia jadi satu sistem. Dan bila sistem tu dah nama dia sistem, dia susah nak diubah. Jadi apa yang perlu kita budayakan dalam keluarga kita, itulah tema yang kita nak bawa.
Okay, contohnya kita budayakan selawat, ambil wuduk, okay, budaya-budaya kita, dan kita sentiasa highlightkan kebaikan. Contohnya anak kita tolong ambil pinggan. Okay, apa kita perlu kata? Terima kasih kakak ambil pinggan. Kenapa? Anak ni tuan-tuan perempuan sentiasa nak perhatian daripada kita. Dia sentiasa nak perhatian. Dan dia akan buat tingkah laku yang tidak baik untuk menagih perhatian daripada kita dan kita marah. Anak perlu tahu signal yang kita perlu hantar kepada anak, bila dia buat baik baru kita beri perhatian. Bila dia buat tak baik, kita takkan beri perhatian. Jadi bila anak buat baik, sebut. Oh, terima kasih kakak tolong hantar pinggan. Terima kasih abang tolong basuh pinggan. Terima kasih kakak tolong susun kasut. Terima kasih tolong cakap dengan anak supaya anak rasa, oh mak aku nampak aku apa aku buat. Oh anak aku nampak. Tengok anak perempuan saya sangat attach dengan suami saya. Dia sentiasa macam bila dia buat baik, ayah tengok kakak. Tengok kakak tepuk adik. Okay? Dia sentiasa nak begitu. Okay? Dia sentiasa nak perhatian daripada anak. Jadi budayakan kita puji anak. Budayakan kita puji benda yang baik, bukan tak baik. Bila kita asyik marah benda tak baik, dia faham yang, oh bila aku buat tak baik, mak aku respon dekat aku. Jadi aku kena buat tak baik. Jadi perlu kita buat benda baik sahaja. Okay, kita puji anak. Yang ketiga, kaedah peringatan. Bila kita bagi kepada anak, yang pertama perlu tegas. Yang kedua, kurangkan penggunaan jangan sebab anak tak dapat. Jangan lari. Yang anak dengar, lari. Dia tak dengar jangan. Okay, jadi terus. Jalan. Kakak jalan. Kita tak boleh kata jangan lari. Dia tidak mendengar. Terus kepada arahan. Jalan. Okay. Peringatan dari sudut laras bahasa, intonasi perlu sesuai supaya anak tak rasa yang kita sangsi dengan keupayaan dia. Okay. Kaedah kesimpulan. Kesimpulan ni apa saja yang dia dengar, apa saja yang dia lihat. Contohnya di social media. Okay, kita simpulkan balik. Sebab tu bila tengok gadget ke, tengok TV ke, sama-sama dengan anak. Simpulkan. Okay, tadi dalam cerita tu, dia cakap, kita cerita balik dengan anak. Simpulkan balik. Sama juga dengan kalau kita sembang dengan kawan-kawan kita, anak kita ada. Mungkin perkataan tu anak kita dengar tak baik. Kita simpulkan balik. Tadi sebenarnya kakak tu dia nak cakap, simpulkan baik. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, kaedah penerangan. Okay, apa-apa yang anak buat, apa-apa anak buat silap perlu terangkan. Begitu juga hukuman perlu diterangkan. Yang keenam adalah kaedah hukuman, nanti saya terangkan. Okay, ada soalan berkaitan dengan adakah anak-anak simpan dendam kepada ibu dan bapa? Okay, dendam atau tidak itu bergantung kepada bagaimana personality dia dibentuk. Bagaimana akhlaknya dibentuk. Tetapi kesannya kepada anak pasti akan ada sampai dia mati. Dia sentiasa akan teringat apa benda perkara-perkara yang tuan-tuan perempuan saya pasti mesti ada peristiwa-peristiwa masa kecil yang kita rasa terkilan, yang kita rasa sedih, yang kita rasa marah, yang kita ingat sampai hari ini. Itulah yang kita tak nak beri kepada anak kita. Okay? Jadi kalau tanya ada tak dendam bergantung kepada akhlaknya, tetapi anak memang akan ingat. Soalan kalau boleh guna perkataan lain kali. Oh, boleh ke? Lain kali? Boleh, tak ada masalah. Okay? Okay, ini daripada Ibn Khaldun, sesungguhnya kekerasan dalam mendidik memberi kesan buruk. Okay? Cara kekerasan dan sempitlah pemikiran, jiwa, lalu anak itu hilang kecerdasan, malas, terbawa-bawa kepada bohong dan berkelakuan jahat. Okay, ini kesan dia. Okay, kita pergi kepada boleh ke hukum anak. Minta maaf saya direct masa, minta maaf sangat sikit lagi. Boleh ke hukum anak. Yang pertama adalah tunjuk ajar. Sebelum kita nak kepukul, ada langkah-langkahnya. Okay, kita tengok syarat hukum dulu. Yang pertama berperingkat. Ikut peringkat ini barulah kepada pukul. Yang kedua, jangan pukul ketika marah. Ini disebut dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Okay, kitab ini bercerita tentang pendidikan anak-anak. Jangan pukul ketika marah. Sebab kalau kita pukul, kita betul-betul akan pukul. Okay, dan anak akan rasa itulah hukuman dan itulah yang akan bengkak di hati dia sampai besar. Jangan pukul ketika marah. Yang ketiga, jangan pukul di anggota yang menyakitkan. Yang keempat, jangan pukul selagi anak belum mencapai 10 tahun. Ini ada dalam hadis riwayat Abu Daud di bawah. Perintahkanlah anak kalian untuk mendirikan solat ketika umur 7 tetapi pukul bila umur 10. Ada 3 tahun ekstra di situ. Ini bukan saya kata, ini hadis riwayat. Ada 3 tahun ekstra menunjukkan yang kita perlu lalu fasa-fasa ni barulah kepada pukul. Pukul tu pun bukan macam kita pukul. Pukul tu tidak menyakitkan. Bayangkan anak kita 1 tahun, kita dah pukul ni 10 tahun. Okey, yang pertama tunjuk ajar. Contoh anak kita salah ambil wuduk, basah. Mandi, basah. Kita ajar dia.
abang bukan macam ni ambil uduk, jom buat dengan ayah, ayah tunjuk cara ambil uduk. Yang kedua, bersahabat dengan anak, banyakkan sentuhan. Contoh bila dia bagus, kita tepuk bahu, kita usap kepala. Jadi bila anak buat silap, kita tepuk sikit je, anak dah faham, oh ayah marah. Tak perlu kita pukul kuat-kuat, cukup dia dah sentuhan. Jadi banyakkan sentuhan dalam kita mendidik anak. Bercerita. Yang ketiga, simbol. Simbol ni maksudnya kita, mak-mak kita biasa buat. Bila kita buat silap sikit kat rumah orang, mak kita buat apa? Tuan-tuan puan-puan, apa yang mak-mak biasa buat? Kalau anak buat silap kat rumah orang, apa dia buat? Boleh saya dapatkan jawapan? Besarkan mata, jeling Zainazin dia akan jegil kan, jegil makin besar, semakin besar mata mak, semakin besar masalah anak tu buat. Jegil, ketak bibir, geram menyaku kan. Kecilkan mata, zoom. Ni drama Indo ni. Macam tu. Kan. Lepas tu jiran tanya, buat apa tu? Tak, ni asyhadu an la ilaha illallah. Sebenarnya marah amaran. Okay. Oh, minilah sampai gerak-gerak. Ni signal yang mak hantar kepada anak. Ni mak memang pakar Simbol Simbol ni yang mak hantar kepada anak. Jadi hanya sekadar simbol je anak sebenarnya dah boleh faham. Okay, ni simbol. Okay, yang seterusnya kita pergi kepada uzlah. Uzlah ini maksudnya pengasingan. Okay, ataupun dalam barat kita panggil time out. Ini di barat kita panggil time out, di dalam Islam kita panggil uzlah. Kita mengasingkan anak. Contohnya bila anak bergaduh sama sini, kita asingkan seorang di sana, seorang di sana. Kenapa? Untuk kita beri masa dia bertenang. Bila dah tenang, bukan biar, tarik pada kita, terangkan balik. Kenapa, apa berlaku, kenapa tak boleh gaduh, terangkan balik. Ini biasa di barat kita tengok you are grounded. Dalam cerita-cerita barat, grounded tu semua uzlah lah. Contohnya bawa bila anak gaduh dekat rumah orang berebut mainan. Apa kita buat? Tuan-tuan perempuan biasa buat apa kalau anak bergaduh berebut mainan dekat rumah orang? Boleh kongsikan di ruangan chat? Apa yang biasa kita buat bila anak berebut mainan di rumah orang? Pandang abah. Balik, tunggu apa lagi? Bisik, baik. Terus sound, explain, tu kawan punya kan. Dengan penuh sopan santun, tu kawan punya. Balik habis kau kan. Cakap kat anak, jangan berorang, jegil. Okay, macam-macam Bila anak berebut mainan dengan orang, bawa keluar, itu uzlah kita panggil. Bawa anak keluar. Bawa asingkan anak dalam situasi itu. Peluk anak supaya anak rasa feel supported. Okay, berebut mainan. Kita peluk dan kita terangkan kepada anak. Terangkan kemudian kepada anak. Bawa anak jalan-jalan, itu selepas itu selepas. Tapi bawa anak keluar dulu. Itulah kita panggil uzlah. Kita asingkan anak dalam situasi tersebut. Okay, yang terakhir, sekiranya 1, 2, 3, 4 tidak berjaya, kita akan pergi kepada pukulan. Pukulan itu balik-balik kepada syarat tadi. Bukan ketika marah, bukan di tempat-tempat yang menyakitkan. Dan kita pukul with all respect. Okay, dengan penuh hormat dan kasih sayang kepada anak kita. Tetapi ingat, selagi belum mencapai 10 tahun, belum boleh dipukul. Okay. Okay, dan bila kita pukul tadi mestilah bila kita hukum anak mesti berperingkat tadi. Okay, dan bila kita nak hukum anak perlu tengok. Contohnya kita kata dengan anak, jaga adik. Anak umur 3 tahun, jaga adik. Kalau tak jaga siap Kalau adik nangis siap Kita ugut macam tu kan. Tetapi 3 tahun nak jaga adik, mana mungkin anak tu boleh buat. Jadi kita hukum benda yang bukan di peringkat anak. Ini bukan Islam ajar. Okay, itu tidak berperingkat namanya. Okay. Macam mana nak setkan otak ubah cara didik anak bermula hari ini. Dan perubahan ini tidak bermula, tidak maksudnya boleh berubah dalam 1 hari, 1 minggu, tidak, dia ambil masa. Saya rasa cukup sekadar ini. Saya minta maaf masa terlampau lama. Okay. Sedikit daripada kitab Tarbiyatul Aulad, ajarlah kebaikan kepada anak-anak dan keluarga kamu serta didiklah mereka dengan adab yang baik. Tadi kita dah bincang tentang spiritual, SPIES, dan juga bagaimana kita sebagai ibu bapa mereflect diri kita, melihat kembali diri kita. Sebagai anak-anak ini adalah laluan untuk kita sentiasa reflect diri, melihat balik diri kita, cerminan. Ingat tuan-tuan dan puan, anak adalah cerminan kita 100%. 100%. Anak itu cerminan kita. Yang kedua, bila kita beli kereta, kita dapat manual. Bila kita beli barang, kita dapat warranty, kita dapat manual. Begitu juga anak. Anak comes with manual. Manualnya rujuklah kitab-kitab,
Okay, kalau saya boleh kongsikan kitab Tarbiyatul Aulad, kitab ini kitab mendidik anak. Buku-buku banyak, rujuklah kitab ni. Hari-hari adalah hari untuk kita mendapatkan ilmu mendidik anak. Yang ketiga, doa. Doalah. Okay, saya sentiasa, kalau saya boleh kongsikan sekejap je, ibu bapa saya adalah idol saya, di mana ayah saya bila doa, dia selalu sebut dalam doa dia. Dia sebut, dia doa, kemudian dia akan sebut, Ya Allah, aku redha atas anakku, Uzairah Nabila binti Ahmad Tazli. Jadikan anak ini sekian-sekian. Dia sebut dalam doa dia supaya anak dengar. Hari-hari anak dengar. Membuatkan hari-hari bila saya buat silap, saya kata, Ya Allah, berdosanya aku sebagai anak. Itu saya rasa perlu sangat dilakukan oleh setiap ibu bapa. Perlu sebut, aku redha atas anak aku. Okay? Dan dalam setiap peristiwa hidup saya, ayah saya akan cakap, Abah dah doakan. Contoh saya nak exam, ayah saya cakap, Abah dah solat hajat dah. Masa kamu exam tadi, Abah dah baca Yasin. Membuatkan saya rasa, walaupun mak ayah saya jauh, ayah saya ada dalam setiap langkah hidup saya. Itu sedikit sebanyak saya harap bermanfaat untuk tuan-tuan perempuan sekalian. Mohon maaf terlebih masa, minta maaf terlebih bicara. Segala kebaikan datangnya daripada Allah dan segala keburukan daripada diri saya sendiri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.